Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hifdzal qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahada bi ilmuka wa khatta bi qalamuka wa ahsa kitabuk wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma iftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tasbit. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardud ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fajazakumullahu khairan jazak pada semua para hadirin hadirat muslimin muslimat. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang lepas kita bicara pengertian hijrah, beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang mengertikan hijrah itu dengan beberapa di antaranya hijrah itu berkait dengan meninggalkan perbuatan dosa maksiat. Hijrah itu adalah usaha kerana menunaikan perintah Allah. Hijrah itu adalah menjauhi segala suasana persekitaran yang tidak baik melalui jalan uzlah pemikiran dan kerohanian dengan cara yang bijaksana. Dan yang seterusnya kita bicara hijrah menurut Al-Quran, merujuk peringatan Allah kepada umat Islam bahawa mereka yang kufur, yang munafik, sentiasa berusaha menjadikan kaum muslimin bergantung kepada mereka dan menjalani kehidupan seperti mereka. Berdasarkan sifat dan keistimewaan seterusnya, kita bicara lagi istilah hijrah untuk konteks masa kini. Berdasarkan sifat dan keistimewaan bahasa Arab, bahawa setiap terbitan perkataan dari satu kata akar memiliki kesejajaran makna.
maka makna-makna yang disebut semestinya memberi kefahaman yang lebih menyeluruh terhadap makna hijrah. Hijrah dalam erti kata perpindahan Nabi berlaku sebanyak 3 kali dalam sejarah perpindahan Nabi. Zaman Nabi SAW sebanyak 3 kali. Pertama, hijrah dari Mekah ke Habsyah pada tahun 615 Masihi. Ini sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah. Kedua, juga dari Mekah ke Habsyah pada tahun 617 Masihi. Dan ketiga, dari Mekah ke Yathrib, yang kita sebut dari Mekah ke Yathrib, yakni Al-Madinah, pada tahun 622 Masihi. Dari segi sejarah, hijrah yang ketiga inilah dirujuk sebagai hijrah sebenar, iaitu peristiwa mulia perpindahan Nabi SAW dari Mekah ke Yathrib, yakni Al-Madinah, yang berlaku tepatnya pada 28 September 622 Masihi. Pada 24 September 622 Masihi. Berbalik kepada pengertian hijrah, penggunaan istilah hijrah kini sama ada disedari atau tidak, kerap kali digunakan dalam konteks yang tidak tepat. Betul tapi tak tepat. Misalnya kita selalu mendengar penduduk berhijrah dari kampung ke bandar, burung itu berhijrah dan sebagainya. Ini biasa kita dengar. Kerap kali juga itu dari sudut tempat. Kerap kali juga hijrah dikaitkan dengan perubahan sikap. Ini perubahan sikap. Seperti rajin, berdisiplin dan produktif. Dari malas ke rajin. Dari kita dalam keadaan tidak terurus, kita menjadi berdisiplin. Dari sikap yang lemah, tidak proaktif, kepada menjadi orang yang proaktif dan juga yang produktif. Semua itu terangkum dalam makna hijrah. Terangkum, itu kira hijrah juga dari sudut bahasa. Namun tidak wajar kita menyempitkan makna hijrah hanya sekadar itu saja. Pindah dari satu tempat ke tempat. Pindah, hijrah juga maksudnya perubahan sikap kita. Walau benar, namun begitu bukan sekadar itu. Peristiwa hijrah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia sememangnya boleh juga dilihat dari berbagai perspektif lain, khususnya dari sudut perancangan strategik yang mengambil kira segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ini apa yang kita hadapi. Kekuatan apa yang kita ada, kekurangan, kelemahan ada pada kita. Ada masa, ada peluang, ada ruang. Dan kita berhadapan juga dengan macam-macam ancaman. Berhadapan juga dengan pengaruh negatif dan sebagainya. Di situ juga ada pelaksanaan modus operandi yang sungguh mencemaskan. Ia adalah satu contoh amali, praktikal yang relevan sepanjang zaman. Kita melihat juga keadaan Nabi SAW berhijrah. Walaupun dia merancang sesuatu sebaik mungkin, namun kadang-kadang di luar perancangan. Di luar perancangan. Ini sesuatu yang mencemaskan. Dan macam mana kaedah dalam Islam. Dari sudut fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan. Perkara yang lebih dahulu didahulukan, yang sangat penting mesti didahulukan dari yang penting. Itu kaedah lah. Yang sangat penting mesti didahulukan lebih daripada yang penting. Ada perkara penting mesti didahulukan dari perkara yang kurang penting. Perkara penting yang ada yang nak disegerakan, dan ada perkara penting yang boleh ditangguhkan. Itu kita timbang. Ini ada dalam kaedah fiqhul awlawiyat. Kejayaannya adalah hasil sokongan dan dukungan golongan remaja belia
yang diwakili oleh Sayyiduna Ali ibni Abu Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, yang menggantikan tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Nasib baik musuh buka selimut Nabi SAW. Nasib buka selimut. Kalau terus tikam aja, ini dia. Musuh pun dia nak tikam, nak pasti. Dia buka selimut, tengok Sayyiduna Ali bin Abu Talib dalam usia yang muda, sanggup berkorban demi Islam. Ini dia. Golongan dewasa diwakili oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Golongan korporat diwakili oleh Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abu Bakar pun banyak menyumbang. Golongan wanita diwakili oleh Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Malah non-Muslim yang bukan Islam, yang diwakili oleh Abdullah bin Uraikid Al-Kinani sebagai penunjuk jalan. Ini main peranan juga. Kadang-kadang orang bukan Islam yang bantu orang Islam, ini kita ambil kira. Ada orang bukan Islam yang dia tak memerangi orang Islam, kita ambil kira. Kita ambil kira. Yang disebut kalau kafir ada dua secara asas. Pertama kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Ini kita kena faham. Kafir harbi yang memerangi orang Islam, yang lawan orang Islam. Ini dia. Adapun yang kafir zimmi, kafir zimmi mereka yang duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Yang bayar cukai yang Islam, orang Islam kenakan cukai. Sebab orang Islam kena wajib zakat. Orang bukan Islam wajib cukai. Dia kena cukai. Dia tunduk peraturan orang Islam. Kita boleh berurusan bekerjasama dengan dia. Walaupun konsep kafir zimmi ni, sebutan kafir zimmi ni kalau ada di kebanyakan negara umat Islam ni macam tak ada. Sebab kita tak mengamal undang-undang Islam secara sepenuhnya. Hukum hudud, qisas. Yang ada hukum takzir lah. Mengikut enakmen undang-undang yang bidang kuasa yang kita ada. Orang Islam ada bidang kuasa yang kecil, namun itu yang kita praktikkan dalam undang-undang perkahwinan, nikah kahwin dan sebagainya. Namun ciri-ciri zimmi itu ada dalam negara kita, walau tak disebut zimmi secara jelas, tetapi ciri-ciri itu ada. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kita ada perjanjian kontrak dengan mereka. Bila merdeka kita perjanjian kontrak. Ada perkara-perkara perjanjian kontrak, piagam. Kalau Madinah ada piagam Madinah antara Islam dan bukan Islam. Ada piagam Madinah, iaitu golongan bukan Islam dari Yahudi dan Kristian. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani An-Nadir, Bani Quraidah. Orang Kristian Najran. Maknanya Al-Madinah pun juga ada masyarakat majmuk, ada piagam dia. Sahifah Madinah. Adapun kita ada juga perjanjian kontrak kita dengan orang bukan Islam, sama-sama duduk di bawah Malaysia ni. Kita ada apa benda yang disepakati bersama. Pertama, perjanjian kontrak. Agama Islam, agama persekutuan. Itu dipegang oleh kita lah. Ini tak boleh kacau. Yang kedua, raja-raja. Institusi raja-raja ni tak boleh kacau. Ni secara ringkas. Yang ketiga, undang-undang lah. Undang-undang tak boleh kacau. Undang-undang perlembagaan, undang-undang kita. Yang keempat, hak bumi putra. Hak bumi putra, dia ada hak dia. Walau kita tak nafi, kadang-kadang masyarakat bumi putra ni dah biasa dengan disuap. Sikit-sikit suap. Ni pun jadi kita tak produktif. Suap tu tak apa, tapi suap yang ada nilai. Suap yang ada nilai. Bukan sekadar suap dengan harta benda. Tapi suap yang boleh menaikkan jati diri kita orang Islam. Bumi putra. Contoh kalau kerajaan suap bagi kita ikan,
Kita makan ikan kenyang, lepas tu habis ikan kita nak makan ikan lagi, beri ikan lagi. Jadi kerajaan bagi apa? Bagi pancing. Bagi apa bagi pancing, alat-alat untuk tangkap ikan tu. Alat-alat untuk tangkap ikan. Jadi kita guna untuk bekerja. Beri bot untuk cari ikan. Jadi diberi juga. Disuap juga di Bumi Putera. Tapi apa yang kita diberi itu, kita dapat menaikkan kehidupan kita. Itu yang sepatutnya. Dibuka bidang pekerjaan, diluahkan bidang pekerjaan. Lagi antara perkaranya kita ada apa tu, MARA tu kan, untuk kemahiran anak Bumi Putera. Itu sesuai, kerana kita ajar kemahiran, menambah kemahiran kepada anak Bumi Putera. Itu ada hak-hak kita, itu perjanjian yang dipegang. Perjanjian ni satu benda janji. Kalau lawan ni, mereka seolah-olah langgar kontrak perjanjian ni. Ini kita kena faham, ini kita kena sedar sebagai orang Melayu Islam. Lebih-lebih lagi. Jadi nama begitu yang kita kena faham. Golongan yang bukan Islam, kita boleh bekerjasama dengan mereka, bina hubungan baik dengan mereka. Yang utama juga dakwah kepada mereka. Itu penting. Mereka di bawah perlindungan kita, jagaan kita. Kita kena dakwah mereka, ajar mereka Islam. Bacakan Quran. Bacakan mereka Quran, ajar mereka Islam. Ini dia. Ini yang sepatutnya dilakukan. Sebab tu perlu penting dalam sebuah negara yang majoriti umat Islam, yang ada undang-undang, ada kuasa, supaya dilaksanakan program-program seperti dialog-dialog antara Islam dengan bukan Islam. Dialog harmoni. Itu penting. Bila ada dialog-dialog antara agama, kita boleh memberitahu, kita tak boleh hina agama mereka, tapi kita boleh beritahu agama kita. Itu sebenarnya fitrah manusia, nak kepada agama. Maka bila melihat, sudah tentu agama yang benar itu agama Islam. Ini perkara yang perlu dilakukan. Sepatutnya ada dialog-dialog terbuka, dialog harmoni antara Islam dan bukan Islam. Tokoh-tokoh dipanggil, jadikan budaya benda ni masyarakat kita. Jangan jadikan itu suatu benda nak bergaduh antara kita. Itu silap. Masalah orang Islam tu ada yang lebih-lebih. Ada kata nak gaduh. Dia kata ni nak gaduh, ni ajak dialog, ni nak bergaduh. Itu silap. Yang jadi masalah, kita berdialog sama kita bergaduh pula. Dalam hal-hal furuk cabang agama, benda-benda cabang agama bergaduh. Masyarakat kita bergaduh benda cabang-cabang agama, ni masalah. Ada anak muda-mudi yang sembahyang pun tidak lagi. Kita bergaduh dalam furuk cabang agama. Masih lagi bergaduh bab kenduri arwah, masih lagi bergaduh bab talqin, masih lagi bergaduh bab baca Yasin malam Jumaat, masih lagi ini benda-benda cabang agama. Masih lagi bergaduh bab doa awal tahun, akhir tahun. Ini cabang agama. Bergaduh perkara-perkara yang sama sekali perkara yang ulama kita selesai. Sibukkan benda-benda macam tu. Ini jadi masalah. Kalau kita tak nafi, ada asatizah yang menyampaikan ialah al-maklum. Bila kita sampaikan ni, kadang-kadang kita tersasul satu hal. Kadang-kadang kita tertinggal satu maklumat, satu hal. Kadang-kadang kita tersilap, tersalah sebagainya. Berlaku benda-benda macam tu, sepatutnya ditegur secara sembunyi, ditanya secara sembunyi, bukan didedah dalam media-media sosial pada hari ni. Mencari kesalahan orang, dia salah ni, dia cakap ni salah, kita pun dedah pada masyarakat awam. Akhirnya timbul masyarakat awam yang tak respect kepada golongan agamawan. Puncanya pula golongan awam pun sukalah. Yang penyokong ni pertahan kumpulan ustaz ni, yang penyokong ni pertahan ustaz ni, bergaduh kita sama kita dalam perkara cabang. Benda boleh selesai, tak perlu dibuka aib. Walau kadang asatizah tu bercakap umum, ramai dengar. Kononnya dia nak betulkan salah faham orang ramai, dia pun ramai. Sepatutnya secara aib tu sepatutnya ditegur secara senyap, secara antara dia dengan dia. Nanti dia tahu salah dia, dia betulkan balik apa yang dia salah depan awam, dia sendiri betulkan.
Itu cara dia. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Melainkan mereka yang bertaubat. Illal ladzina tabu wa aslahu, dan mereka yang membetulkan diri. Wa bayanu, jelaskan, terangkan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Mereka yang bertaubat, betulkan diri, jelaskan, terangkan, dalam keadaan harmoni, dalam keadaan tidak bersikap jatuh menjatuhkan di antara satu sama lain. Ini kita kena jelas perkara ini. Implikasi hijrah, kesannya, selain melihat babak dan aksi dramatik dalam peristiwa tersebut, yang lebih utama lagi ialah merenung dan memikirkan misi besar hijrah itu sendiri. Peri pentingnya peristiwa hijrah sebagai pemula zaman baharu dalam sejarah Islam. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan takwim kalender kaum muslimin bermula dengan Al-Hijrah An-Nabawi itu. Kalender dia pilih tahun tu tahun hijrah. Kalender Islam tu bermula tahun hijrah, zaman Sayyiduna Umar bin Al-Khattab menjadikan kalender, walaupun bulan-bulan dalam Islam tu secara taufiki, perkara yang ya Allah Ta'ala tetap ada bulan-bulan itu. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal ni dalam nas diterang bulan-bulan Islam yang sedia ada, Muharram sampai Zulhijjah. Namun dijadi kalender mula Muharram, mula tahun hijrah, itu berdasar ijtihad di zaman khilafah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dijadikan kalender berdasarkan ijtihad beliau, ahli majlis syura beliau, para sahabat yang bermusyawarah berbincang dan pilih dalam kalender Muharram. Walaupun ada juga golongan petikai, kenapa bila masuk awal Muharram nak cerita ma'al hijrah, sedangkan Nabi SAW berhijrah dalam bulan Safar, iaitu pada malam 27 Safar. Tapi dalam kalender Muharram, kenapa? Ini persoal benda-benda macam ni. Kita jangan lupa, kalau kita baca sejarah, siapa orang pertama yang berhijrah ke Madinah, iaitu Abu Salamah bin Abdul Asad, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Abu Salamah bin Abdul Asad orang pertama berhijrah, dan berhijrah beliau adalah pada 1 Muharram, tahun pertama hijrah. 1 Muharram beliau orang pertama berhijrah, iaitu bersamaan 16 Julai 622 Masihi. Dan rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah ialah seramai 70 orang, dan mereka berhijrah dalam kumpulan-kumpulan kecil agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi hijrah yang dilakukan didorong oleh niat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata telah berjaya membina peribadi berjiwa tauhid dan merdeka, sanggup berkorban dan berjihad, berbudaya ilmu dan berakhlak mulia. Manakala sistem kenegaraan dan kehidupan masyarakat yang terbina selepas peristiwa itu menjadi model paling unggul dalam sejarah berdasarkan amalan keadilan pemerintahan, persamaan hak, persaudaraan hakiki, dan hubungan muhibbah antara agama dan suku kaum, iaitu hijrah yang didorong dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dengan niat yang betul membina peribadi berjiwa tauhid dan merdeka. Sebagaimana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat,
Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya dunia, dia dapat dunia. Atau perempuan untuk dia nikah, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah, dia niatkan padanya, yang dia niatkan menuju kepadanya. Ini makna pokok utama ikhlas. Ini dia. Maka dengan nilai ikhlas juga, pribadi tauhid yang merdeka, ini membebaskan diri dari perhambaan makhluk menuju kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga sanggup berkorban dan berjihad. Sanggup berkorban, sanggup berjihad. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan berhijrah serta berjihad, berjuang pada jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dia. Maka ini konsep yang ada. Kemudian berbudaya ilmu dan berakhlak mulia. Mereka berilmu, berakhlak mulia. Manakala sistem kenegaraan dan kehidupan masyarakat terbina selepas peristiwa itu menjadi model yang paling unggul, contoh yang paling baik dalam sejarah manusia dari sudut pemerintahan, keadilan pemerintahan, persamaan hak lelaki perempuan, ada hak yang patut, adil menurut Islam, persaudaraan hakiki sama Islam, dan hubungan muhibbah di antara agama dan suku kaum, ada muhibbah, hubungan yang baik. Selanjutnya, peristiwa hijrah telah membawa akibat besar dalam sejarah penyebaran dakwah Islam yang berkembang begitu pantas dari Madinah ke seluruh semenanjung tanah Arab, ke benua Eropah, Afrika, India, Pakistan, China, dan alam tanah Melayu, Nusantara, sampai meluas. Ini kesan hijrah. Dalam konteks alam Melayu, hijrah sebenar telah berlaku sejak kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Ini hijrah sebenar. Bila umat Melayu masuk Islam. Sejarah Melayu ni cantik. Bila Sultan masuk Islam, rakyat ikut masuk Islam. Ini sejarah orang Melayu ni. Dia taat betul pada raja dia. Apa hari ni alhamdulillah taat pada raja dia. Raja dia masuk Islam, kita masuk Islam. Ini dia. Masuk Islam. Di mana mereka datang dalam keadaan berdagang. Ada kata dari India, ada kata dari Arab. Kalau kata India, kita ni Nusantara mazhab Hanafi, Maliki ke. Tapi kita mazhab Syafi'i. Dari Arab Yaman kan. Bayang Arab Yaman boleh jadi begitu. Sebab kita kata-kata kita mazhab Syafi'i. Ini dia. Maka ini berlaku, itu hijrah. Bila kita Islam, itu hijrah yang sebenar. Disebabkan Islam, kita mempertahankan kedaulatan tanah Melayu kita. Disebabkan agama tu kita pertahan. Kalau sekadar nak jaga bangsa, nak jaga kaum, kita selamatkan kaum, selamatkan bangsa, kita tak lawan penjajah. Kita ikut je penjajah. Agama tergadai tak apa, tapi ikut je penjajah. Kalau kita lawan pun lawan sebab tanah kita nak pertahan. Harta kita nak pertahan. Tapi kita lawan sebab akidah, sebab agama. Ini dia. Kalau orang sibuk tengok cerita Mak Kilau, tengok sejarah Mak Kilau tahun 18 kan, 1800 tahun kan, 1800 berapa tu. Itu sebenarnya di era, masih lagi di era Daulah Islamiah. Islam masih berkuasa pada era itu, lawan penjajah. Walaupun sudah nampak seolah-olah kelemahan umat Islam sendiri, bertelagah sebagainya. Ada orang Islam jadi tali barut, orang Yahudi rancang musuh-musuh ini nak menjatuhkan Islam.
negara-negara atau kita panggil dulu wilayah-wilayah umat Islam pertahankan tempat masing-masing atas arahan daripada Khalifah Uthmaniyah pada ketika itu. Sebab kita berpaksi di situ, kuasa besar Islam pada masa itu. Tapi tombang 1924, Sultan Abdul Hamid, tombang tu yang paling akhir, Sultan Abdul Hamid. Tapi Sultan Abdul Hamid ni berjuang, walaupun beliau sultan yang paling akhir khilafah Islam, paling akhir khilafah, khalifah yang paling akhir tahun 1924. Tombang tu Sultan Abdul Hamid. Beliau bukan salah, beliau yang sebelum tu, khalifah yang sebelum tu yang salah. Beliau naik, beliau berjaya melambatkan kejatuhan Islam. Itu antara kerajaan beliau, kejayaan beliau, beliau berjaya melambatkan. Ada kesan walaupun khalifah Islam tombang, tapi beliau berjaya mendoktrin. Dan sejarah seperti apa terkenal di Turki, Syekh Badiüzzaman An-Nursi, Syekh Badiüzzaman An-Nursi. Seperti Syekh Jamaluddin Al-Afghani sampai kena buang negara. Seperti Syekh Muhammad Abduh. Seperti ramai ahli ulama yang berjuang, masuk ulama-ulama Al-Azhar yang berjuang, berjuang melawan musuh-musuh. Mereka ini terus menerus hari ini. Ada jemaah-jemaah Islam, kumpulan-kumpulan Islam, walaupun kekuasaan Islam, kuasa besar Islam tombang, tapi ada di situ kumpulan-kumpulan Islam. Ini kesan daripada mereka-mereka yang Allah Ta'ala sama sekali tidak memadamkan cahaya agama Allah. Allah tak akan padamkan cahaya agamanya. Terus bercahaya, Islam terus bercahaya. Kalau musuh dengan propaganda, agenda yang jahat, nak hancurkan kita, Allah Ta'ala tak padamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Surah As-Saff. Mereka mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, agenda mereka, propaganda mereka, perancangan mereka, ideologi mereka macam-macam hari ini yang bahaya. Apa dipanggil ghazwatul fikri, serangan aliran pemikiran. Wallahu mutimmu nurihi, ni kena yakin orang Islam, ni akidah. Wallahu mutimmu nurihi, padahal Allah menyempurnakan cahaya agamanya. Kalau kita tak nak menyumbang kepada Islam, membantu Islam, Allah Ta'ala datangkan kaum yang lain. Wa iyatawallau yastabdil qaumakum wa in tatawallau yastabdil qaumakum wa in tatawallau yastabdil. Dan jika kamu berpaling, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, nescaya Allah SWT mendatangkan satu kaum, summa la yakunu amsalakum, kaum yang tak serupa dengan kamu, yang sanggup berjuang. Allah datangkan yang lain kalau kita tak mahu. Proses Islamisasi telah berjalan dan secara bertahap telah menyingkirkan segala adat resam, kebiasaan dan tradisi yang batil. Hijrah masa kini bererti merangsang proses tersebut agar berterusan bagi mencapai kebenaran dan keselamatan diri. Ini disebabkan masyarakat belum terbebas sepenuhnya daripada kemunduran, iaitu segala tahyul mahyul, kurafat, karut marut dan berhambakan kepada makhluk. Ini dia. Walaupun kita sedar ada adat budaya tradisi masyarakat kita yang masih kekal, selagi mana ianya tidak menyalahi syarak, maka sama sekali boleh diteruskan. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Aqil di dalam kitabnya Al-Funun, la yanbaghil khuruj min adatin nasi illa fil haram. Tidak wajar keluar dari adat kebiasaan manusia, tradisi manusia, melainkan pada perkara yang haram. Yang haram tinggalkan, yang baik boleh, boleh teruskan. Ini kalau dalam kitab usul fiqh, dalam bab al-urfu,
Al-urfu berdasarkan firman-Nya, wa'mur khuzil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa, ambillah kemaafan dengan akhlak yang baik. Wa'mur bil urf, dan suruhlah perkara yang ma'ruf. Dari kata al-urf, ma'ruf ni dia kata al-urf. Arafah ni kenal, tahu. Urf. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jangan ikut orang jahil, berpaling dari mereka yang jahil. Maka suruhlah al-urf. Al-urf, dia kata al-urf ni maksudnya perkara yang diketahui. Perkara yang diketahui, yang kita panggil juga dengan al-adah, adat, kebiasaan. Adat, maksud adat dari kata ada ya'udu adatan. Ada ni mengulang, benda yang mengulang. Maknanya menjadi pengamalan kita, benda yang sentiasa kita buat. Tiap tahun ada amalan-amalan tradisi kita buat. Tradisi-tradisi yang buat ni dipanggil adat. Selagi mana tak menyalahi syarak, maka boleh. Sebab ada adatul sahih, ada adatul fasid. Ada adat yang sahih, yang betul kena dengan syarak. Ada adatul fasid, adat yang buruk. Adat yang buruk yang menyalahi syarak. Alhamdulillah dalam negeri Johor ada dulu orang sibuk mandi safa. Fatwa Johor haram mandi safa. Dia dalam fatwa kita haram mandi safa. Ni ada adat yang buruk ini dia. Tapi kalau itu amalan mandi safa. Tapi kalau nak mandi sunat Jumaat boleh. Nak mandi wajib dalam bulan Safar itu lain. Nak mandi sunat Jumaat dalam bulan Safar itu lain. Dia tak jadi masalah lah. Tapi yang dipanggil mandi safa, dia macam upacara tu. Upacara kononnya nak menolak benda-benda yang yang kurafat tu. Nak menolak benda-benda yang nasib malang apa tu. Katanya hari Rabu nasib malang. Habis orang hari Rabu tak boleh niaga ni. Nanti rugi tak untung, tutup kedai. Cari kedai tutup hari Rabu. Kalau kerana dia tutup tu kerana percaya hari Rabu tu rugi, itu tak boleh dalam Islam. Tapi kalau memang dia hari Rabu tu memang dia nak rehat, sebab ada keluarga, isteri cuti ke, memang dia nak rehat, memang pilih hari Rabu, itu lain. Tapi kalau kerana kata sebab rugi tak niaga, itu tak boleh. Ini kena faham. Ini perkara yang mesti perkara yang merosakkan itu tidak sama sekali boleh. Adapun yang rosak ni, yang fasid, yang menyalahi syarat, tinggalkan. Kerana adat itu dipanggil adat jahiliah lah. Wa idza qila la umuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana apa disebut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan, perintahkan. Mereka ni, orang jahiliah jawab, bahkan kami ikuti nenek moyang kami, tradisi nenek moyang kami ikut. Alau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kalau nenek moyang mereka tak mengerti, tak faham, tak mendapat petunjuk, nak ikut juga. Ini dia, ni kena faham. Adapun ada tradisi yang baik. Contoh amalan baca doa awal tahun, akhir tahun, boleh. Kita buat talqin nak ingatkan orang-orang masih hidup ni lah. Kita talqin, tak jadi masalah. Bukan sekadar talqin yang dibaca. Kalau buku talqin tak ada, tazkirah boleh. Tak ada masalah. Talqin lah, termasuklah kita mengingatkan. Tak jadi masalah. Nak baca Yasin malam Jumaat, tak jadi masalah. Sebab Yasin, surah Yasin jantung Quran. Kita ni nak hidup ada jantung. Quran jantung dia surah Yasin. Tak jadi masalah. Nak berdoa berjemaah lepas solat, wirid berjemaah lepas solat, tak jadi masalah. Nak selawat macam-macam selawat. Selawat nariyah itu selawat yang disertakan dengan minta doa.
Kita selawat ni tawasul kepada Nabi, kita minta. Nabi pesan, jangan gopoh. Ada orang dia doa gopoh. Nabi kata gopoh ni. Bila berdoa, apabila salah seorang kamu nak berdoa, jangan lupa puji Allah, bertahmid. Dan puja Allah. Puji Allah. Dan berselawat. Kemudian berdoalah apa yang kamu nak berdoa. Mintalah apa yang kamu nak minta. Antara adab berdoa juga kena selawat. Jadi kita selawat nariyah tu kan ada permintaan tu. Lepas kita selawat, kita pun minta pada Allah. Kita minta dengan bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertawasul. Kita puji Nabi. Tak maksudnya ada lagu nasyid tu Allah Allah arisna ya Rasulullah kan. Allah kami minta tolong kepada tolonglah kami wahai Rasulullah. Kita sebutnya tolonglah kami wahai Rasulullah. Cuba kita perhati kalau lagu-lagu cinta. Kita puji perempuan bukan main. Puji perempuan, puji lelaki, lagu-lagu cinta bukan main. Puji Nabi SAW tak boleh, kata bid'ah pula. Ini jadi masalah juga masyarakat ni. Benda-benda macam ni sepatutnya tak timbul tu. Kita penghayatan. Itu bukan maksud kita menyembah Nabi Muhammad, tidak. Kita bertawasul kepada Nabi SAW. Sebab kita ni besok nak mengharap syafaat dia. Tiba-tiba kita nak puji dia tak boleh. Arisna ya Rasulullah, kami minta tolong wahai Rasulullah. Artinya apa? Kita ni sebagai umat Muhammad, Nabi ni sama ada hidup ataupun mati, Nabi walaupun Nabi sudah wafat dalam kubur, kita selawat salam sampai ke Nabi. Sebenarnya Nabi hidup di sisi kita. Kerana para syuhada Nabi termasuk para syuhada sahabat, mereka yang hidup. Kamu rasa sangka mereka mati, padahal mereka hidup. Ini dia. Kemudian, apakah hubungan hijrah dengan faham agama ad-din dan juga disebut sebagai perjanjian asal? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Kalau lepas bulan ni apa masuk 22 Muharram. Nanti kita masuk Safar. Safar boleh lagi lah sebab Nabi pun hijrah bulan Safar. Jadi kita boleh bahas lagi tentang hijrah ni. Ada banyak benda saya nak sampaikan. Ada sikit lagi lah untuk nak habiskan tajuk ni. Tapi saya rasa kena habiskan jugalah. Tak habis tak seronok. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min amzi'i wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa sunni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawthiqillahumma rabitataha fawthiqillahumma rabitataha fawthiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdi'a subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syrah sudura bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min al-syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ja'alna muqimis salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijmil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.